Tuhan ada di atas. Maksud dia, yang dia sembah tu sesuatu yang terpengaruh dengan arah. Sedangkan kita bagi tahu dulu, Allah dia tak terpengaruh dengan arah. Dia tak ada di atas, di tepi, di kanan, di kiri, di mana. Yang tu bukan. Selagi dia ada arah tu, makhluk lah tu. Kalau kita sembah sesuatu yang ada arah, makhluk. Hujah kita, sebelum adanya alam ni, sebelum adanya arah, kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang ni, Tuhan dah ada arah. Pasal tu dia tak terpengaruh dengan arah. Bahkan dialah yang menciptakan arah. Bila dia cipta alam ni, wujudlah arah. Atas, bawah, kiri, depan, semualah. Dan dia tak berubah. Kalau kita kata memanglah asal-asal dulu Tuhan tak berarah, dia tak berada di atas. Tapi lepas dia ciptakan alam, dia berubah. Dia duduk di atas. Dia ada berubah. Bila berubah tu dia tak kena dengan sifat 20. Sebab kita belajar sifat 20 ni, Tuhan dia tak berubah langsung. Daripada dulu sebelum ada makhluk sampailah sekarang, sampailah masa akan datang, macam itulah dia. Dia tak berubah langsung. Apa saja yang berubah walaupun sedikit, makhluk. Tuhan tak berubah. Tiba-tiba kita kata memanglah Tuhan dulu dia tak duduk di atas, dia tak berarah. Tapi sekarang dia duduk di atas arah. Itu salah. Dia dah sembah makhluk dah tu. Jadi itulah golongan dia. Dan golongan yang tengah, yang nombor 3, golongan yang terhijab oleh logik akal. Mereka ni percaya Tuhan ni langsung tak sama dengan makhluk, arah pun tak ada. Yang ni betul lah. Tak sama langsung. Rupa macam kita pun bukan. Tak boleh bayang, tak boleh gambar, tak boleh nak khayalkan macam mana. Dia pun bukan duduk di atas, dia tak terkena dengan arah. Tapi masalahnya dia percaya kalam Tuhan, kata-kata Tuhan, firman Tuhan ni dalam bentuk bunyi. Contohlah, kalau Tuhan bercakap tu macam kita ni ada bunyi. Padahal bunyi itu makhluk. Sebelum ada bunyi, Tuhan dah ada lah. Dia dah cakap lah. Dia ada firman dia dah. Jadi perkataan Tuhan ni dia tak berbunyi, tak bersuara, tak berhuruf. Golongan ni dia silap kat situ je. Dia kata Tuhan memang tak sama langsung dengan makhluk, tapi cakap Tuhan tu bunyi macam kita. Ada suara, ada bunyi. Yang tu pun salah. Contohlah dalam Quran, bila Tuhan nak buat sesuatu disebut kun. Dia percaya memang bunyi kun. Dia kata bunyi Tuhan nak buat alam kun. Dia percaya bunyi kun tu. Padahal yang tu Tuhan nak ceritakan betapa cepatnya dia buat, bukan bunyi kun tu. Dia kata dah bunyi kun tu lah. Betul-betul macam kita dengar kun baru jadi. Yang tu salah. Ada pula satu golongan lagi yang paling tinggi dalam kumpulan ni. Dia kata dah Tuhan memang berkata-kata, tapi dia tak bersuara, tak berbunyi, tak berhuruf. Cuma dia macam fikiran kita, kata-kata dia tu. Kita diam kan. Dalam diam kita fikir, besok nak pergi kedai, nak beli ni lah, beli petai. Tapi cakap dalam hati. Dia kata Tuhan punya kata-kata macam tu lah. Yang ni pun tak kena. Sebab Tuhan ni dia tak melibat dengan fikiran. Dia bukan nak fikir-fikir esok aku nak buat manusia lah. Dia dah. Semua dia tahu siap-siap lah. Golongan ni pun tak kena. Habis golongan yang tengah. Kita tengok golongan yang atas sekali, yang terhijab dengan cahaya. Golongan yang terhijab dengan gelap bawah sekali lah. Mereka ni tak mengaku Tuhan wujud. Golongan yang atas ni, kebanyakannya mengaku Tuhan wujud, tapi dia tersembah selain daripada Tuhan. Kita tengok golongan atas pula, golongan yang terhijab oleh cahaya. Dia duduk dalam cahaya dah, itu pun terhijab lagi. Ada 3 golongan utama. Golongan yang pertama, mereka ni percaya Tuhan 100% tak sama langsung dengan makhluk. Dari situ bagus. Dan perkataan Tuhan pun tak sama dengan bunyi, tak sama dengan pemikiran kita. Ya, sangat-sangat special. Mereka mengerti bahawa semua sifat Allah yang wujud, qidam, baqa semua tadi itu bersalahan dengan sifat wujud baharu. Tuhan dengar tak? Tuhan dengar, tapi dia tak dengar macam kita dengar. Kita dengar ni ada kelemahan. Kita bila benda tu jauh kita tak boleh dengar dah. Tuhan tak. Tuhan dia dengar semua, sentiasa dengar. Dia tak sama. Jadi yang sifat 20, sifat 13 tu
Dia kata sifat-sifat ni Tuhan memang ada tapi tak sama dengan makhluk. Okey. Apabila hendak menceritakan tentang Allah, mereka merujuk kepada makhluk sahaja. Mereka akan bercerita tentang alam zahir dan secara umum. Contoh dia Nabi Musa. Dia cerita dekat Firaun. Firaun tanya, Tuhan yang kamu sembah ni macam mana ni? Dia kata, Tuhan yang aku sembah ni yang menciptakan seluruh alam. Dia tuju pada alam. Sebab dia tahu nak cerita lebih lagi, Firaun tak sampai pemikiran dia. Dia cerita pasal alam ni. Jadi golongan ni betul lah. Golongan betul lah. Cuma dia jauh sikit daripada Tuhan. Nak banding dengan kumpulan yang bawah tadi, memang dia paling dekat. Tapi yang duduk dalam cahaya dah ni, maksud dia yang Islam dah ni, jauh lagi dengan Tuhan. Kan syurga tu bertingkat-tingkat. Golongan yang kedua, dia percaya langit ni, alam ni ada lapisan-lapisan. Dan yang menggerakkan seluruh alam, seluruh langit ni ialah malaikat. Apa kerja pun dalam dunia ni semua malaikat buat. Bahkan kata Imam Ghazali dalam satu kitab dia, saya lupa kitab mana dia tulis tu, cari balik tak jumpa. Dia kata yang tolak makanan masuk ke dalam rongga kerongkong kita ni pun malaikat. Masuk dalam perut yang kisar itu pun malaikat. Maksud dia apa saja yang berlaku semua kerja malaikat sebenarnya. Yang berlaku ni semua kerja malaikat. Jadi golongan ini dia percaya ni, yang menggerakkan lapisan-lapisan langit ni malaikat. Tapi dia tak boleh nak memandang sampai ke peringkat semua kerja Allah. Orang yang sampai peringkat yang tinggi lagi, dia nampak apa pun semua kerja Allah. Kipas angin berpusing kerja Allah. Tangan bergerak kerja Allah. Apa-apa pun semua dia tuju pada Allah terus. Hujan turun, siapa turunkan hujan? Memang malaikat turunkan, tapi kerja Allah. Malaikat tak ada kuasa. Yang ada kuasa Allah saja. Siapa cabut nyawa? Allah. Malaikat tak ada kuasa. Jadi dia pandang hakikat terus. Semua dia nampak pekerjaan Allah. Yang golongan ni tadi, dia bawah sikit. Dia masih duk nampak kerja malaikat. Siapa turunkan hujan? Malaikat. Siapa ambil nyawa? Malaikat. Siapa yang buatkan orang ni mati? Malaikat. Malaikat ambil nyawa dia tadi. Dia masih nampak pekerjaan malaikat. Jadi bagi dia, Allah ni tadi, dia cuma gerakkan lapisan paling luar. Ni payah sikit nak cerita. Kita bagi contoh. Macam kita bawa kereta, kenapa kereta kita terbelok pergi sebelah kanan? Sebab kita yang memandu tadi kita pusing gitu. Bila kita pusing ke sebelah kanan, menyebabkan tayar pun terpusing ke sebelah kanan. Apabila tayar terpusing ke sebelah kanan, menyebabkan kereta pun pergi sebelah kanan. Dia macam tu. Bagi mereka ni, Allah dia gerakkan yang paling luar sekali alam ni. Daripada arash tu, dia gerakkan yang paling luar. Disebabkan pergerakan paling luar ni, yang dalam-dalam ni pun bergerak, ikut bergerak sekali. Macam steering tadi. Disebabkan pulas steering ni, benda-benda lain pun bergerak sekali. Dia nampak macam tu. Dia cuma nampak Allah gerakkan steering. Contohlah, Allah menggerakkan yang paling luar. Yang dalam-dalam ni semua malaikat buat. Walaupun dia kata memang kerja Allah, tapi malaikat buat. Macam tu. Jenis yang ketiga, dia lebih kurang yang kedua juga. Dia nampak pekerjaan malaikat. Mereka ni percaya alam ni digerakkan oleh malaikat. Segala lapisan-lapisan langit semua malaikat yang gerakkan. Dan para malaikat ni bekerja sebagai satu tindakan perhambaan, pengabdian dan ketaatan kepada Tuhan. Yang golongan kedua tadi macam robot lah malaikat ni. Disebabkan Allah gerakkan yang paling luar tu, yang duduk di dalam ni pun turut gerak sekali. Kalau bulan tu berjalan, yang menggerakkan bulan tu malaikat lah. Matahari naik ke, terbit ke, tenggelam ke, semua malaikat buat. Tapi yang kedua tadi, malaikat buat tu sebab malaikat ni macam mesin. Sebabkan Allah gerakkan yang luar tu, dia pun tergerak untuk menggerakkan matahari. Macam tu. Yang ketiga ni beza sikit je. Dia kata Allah bagi perintah. Malaikat tadi ni dia gerakkan alam, dia gerakkan tubuh badan kita, dia gerakkan bulan, bintang semua ni, matahari semua ni, sebab dia taat kepada Tuhan. Dia tak macam robot lah, sebabkan dia taat kepada Tuhan. Tapi nak ringkas ceritanya, mereka masih nampak kerja malaikat.
Macam kita lah, satu orang kena tembak dengan peluru, masuk badan dia, mati. Sebab apa mati ni? Kalau orang biasa dia akan nampak kerja peluru. Sebab peluru ni masuk badan dia, mati. Orang atas sikit, sebab kerja malaikat ni. Kalau peluru masuk pun malaikat bawa tak ambil nyawa dia, tak mati. Kerja malaikat. Tapi orang yang pandang atas lagi, Allah yang menyebabkan dia mati. Peluru ke, malaikat ke, racun apa pun bukan penyebab kematian dia, Allah yang menyebabkan dia mati. Dia nampak kerja Allah tu kan. Sebab itu dia ahli-ahli sufi ni, dia pandang ke mana pun dia nampak kerjaan Allah.